وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Misteri Malam Seram ini adalah sebuah segmen yang menceritakan pengalaman-pengalaman seram ataupun misteri anda. Yang baik kita ambil dan yang syirik kita tinggalkan. Misteri Malam Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Podcast Misteri Malam Seram ni dicipta tujuan untuk menceritakan tentang pengalaman ataupun kisah misteri dan seram. Misteri Malam Seram ni akan menjemput tetamu-tetamu undangan yang akan menceritakan kisah-kisah seram dan pengalaman misteri diorang. So siapa yang akan jemput pada malam ini, kita saksikan. Jadi sebelum tu, kita roll VT dulu. Let's roll it. So di sini kita ada tetamu undangan kita yang ingin dikenali sebagai Amy. So Amy, Ya saya. sihat alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. So guys, hampa dah ready untuk dengar cerita yang pertama. Kita akan dengar kisah yang pertama daripada tetamu undangan kita, iaitu Amy. So Amy, kisah yang pertama, mic anda punya. So, aku bermula ketika mana aku pergi rumah kawan. Dia berlaku waktu aku balik. Dalam perjalanan aku nak balik tu, sebelum aku nak balik tu, adalah macam-macam benda yang aku dapat rasa lah sebelum nak balik tu. Motor berat. Rasa sebelum balik tu ada nampak macam benda lalu. Tapi aku tak beritahu lah kat kawan aku, sebab aku tak mahu dia takut. Jadi aku pun balik lah. Waktu tu dalam pukul 11 lah, dekat pukul 12 lah. Dalam perjalanan aku nak balik tu, motor rasa berat. Tu satu, motor rasa berat. Aku pun bawa je lah, sebab dalam kepala ni tak mau pick up kita bawa orang ke apa ke kan. Rasa kita duk anggap macam mungkin tayar tu apa, orang kata apa, kalau brake sangkut dekat disc kan. Nah contoh lah, brake sangkut kat disc, dia berat lah, dia tayar nak pusing. Aku duk pick up macam tu je lah. Makin lama aku pulas, dia jadi makin drop motor aku ni. Aku pun berhenti lah. Waktu tu memang jalan dah lengang dah lah. Aku pun berhenti lah, buat lah berani. Masa yang balik tu, jalan yang tempuh tu, yang jalan raya biasa ke ataupun highway? Aku pakai jalan raya. Jalan raya biasa lah. Aku tak pakai jalan highway sebab jalan highway tu aku tak berani nak lalu situ lah, sebab malam-malam memang banyak benda lah yang aku dengar. Selalu ada kes samun. Selalu banyak dengar kes samun lah. Kalau jumpa benda-benda ni pun ada juga, sebab jalan tu memang lengang. Sebelum nak masuk ke tol highway tu, bandar baru, memang lengang jalan tu. Selalu banyak kes samun lah, sebab aku pun main naik motor je, bukan naik kereta. Naik kereta tak apalah selamat lagi, naik motor. Jadi aku pakai jalan raya. Aku berhenti kat tepi jalan, aku cek lah motor aku. Aku tengok tayar belakang tu pusing elok je. Masa tu tak nampak lah kan, tak nampak apa kat belakang ke. Masa nak cek keadaan motor tu, tak nampak lah apa kat belakang kan. Tak, memang dalam kepala otak ni tak mau tengok mana-mana. Tengok motor, naik motor, jalan. Lagi kita cari macam kita nak mencari benda tu. Jadi aku pun tak mau lah kan. Aku pun teruslah balik. Tetap sama motor berat. Sebab aku rasa motor aku sebelum aku main tu elok je. Bawa elok je. Yang ni bawa pulang 80 dia pergi turun 60. Masa pelik kan. Memang boleh out throttle lagi, tapi aku malas lah. Bawa santai-santai sudah lah. Takut accident kan. Ketika aku dah nak masuk kampung aku,
aku nampak macam ada orang kat tepi jalan. Lampu jalan masa tu memang tak tahulah, ada satu kedua lampu jalan tu dia tak menyala. Orang tu dia berdiri dekat tengah-tengah di antara dua lampu jalan tu. Dia berdiri, dia macam lambai tangan, dia tahan. Aku berhenti. Aku tak berhenti kat orang tu, aku berhenti sebelum aku jumpa orang tu. Aku berhenti dulu. Aku perhati betul-betul benda tu kan. Aku nak patah balik ke, aku nak jalan. Aku bagi high beam. Kepala tak ada. Oh, kepala orang tak ada ah. Tak ada kepala. Satu memang aku ni rasa takut lah. Bacalah apa-apa yang kita ingat kan. Baca ayat kursi. Masa tu laluan tu memang satu tu lah. Kalau kita aku nak balik pun, aku nak patah balik jadi jauh. Tak apalah, aku fikir masa tu aku nak cepat sampai rumah. Aku jalan je. Tak tahu tak letak Aku tak tengok lah orang sebelah tu. Memang masa tu aku out terus. Aku memang takut situ. Baca ayat kursi kan. Lepas aku lalu, masa aku nak lalu tu tiba-tiba benda tu hilang. Maknanya sebelum sampai ke orang yang tak ada kepala tu, tiba-tiba perasan macam tak ada langsung dekat situ. Dia hilang terus. Oh. Sangat Aku terus jalan. Motor aku tiba-tiba jadi ringan. Syukurlah masa tu. Baca ayat kursi, baca apalah yang kita ingat kan. Dah nak sampai rumah dah, tiba-tiba motor aku berat balik. Aku pun tak mau pick up punya sebab aku dah jumpa benda tu. Nak sampai rumah lah. memang sekarang ni misi dia nak sampai rumah. Memang nak tidur, memang tak mau fikir apa. Tak mau fikir apa lah. Fikir apa lah. Tapi dalam masa sebelum sampai rumah tu rasa berat jadi bawa motor kan. Motor jadi balik berat. Bila dah sampai rumah tu, parking motor memang dekat halaman rumah tu memang gelap lah. Parking motor, tengoklah motor tu apa problem kan. Sebab dah sampai rumah kan, dah rasa lega sikit lah. Buka lampu luar tu, tengoklah motor Zat sebelum nak masuk rumah tu. Okey, tak ada apa. Bila aku nak mangkah masuk rumah, aku dapat rasa kaki aku ni ada benda tarik. Dia tahan, dia tak mau bagi aku masuk. Maknanya sebelum masuk nak langkah tu jam terstop Ya. langkah tu. Oh, okey. Aku baca selawat, baca 3 kul, baca ayat kursi, nak masuk juga rumah. Alhamdulillah lepas. Tapi aku tanya lah sekian, masa kena sentuh tu rasa macam mana? Ada rasa macam sejuk, seram ataupun Memang masa tu hangat? aku rasa sejuk. Ketika mana aku jumpa yang tak ada kepala tu, memang dah rasa sejuk dah. Rasa sejuk di situ. Memang dia. sejuk dah. Bila dia pegang tu lagi sejuk lah rasa kan. Ya. Masa dia pegang tu memang aku tak tengok bawah. Tak mau cari penyakit orang kata. Baca, pejam mata, masuk rumah. Aku ni jenis jarang jumpa benda. Tapi bila jumpa benda, nampak seketih tu dia. Dia bukan macam dia nak meme ke lalu, tak ada. Dia bagi seketih tu dia. So aku tak mau tengok jenis seketih je tu. Aku pejam mata, aku masuk rumah. Lepas hang masuk dalam rumah tu, hang langkah masuk rumah, hang dah bersihkan diri apa semua. Lepas tu ada jadi apa-apa lagi tak? Berlaku perkara-perkara seram ke apa? Dalam rumah tu tak ada jadi apa dah. Sebab dalam rumah tu selalu buka ayat Quran. Surah Quran ha. Kalau ada gangguan pun sikit-sikit lah. Dia macam bunyi-bunyi macam tu je lah. Macam olok-olok buat Tapi bunyi. belah luar lah, bukan Ya, belah daripada dalam luar. rumah lah. Kalau macam ada benda-benda dalam rumah tu tak ada lah. Yang nampak sosok ke apa tak ada. Semua tu daripada luar. So sebelum kita nak masuk rumah tu, bersihkan diri dulu, basuh kaki ke apa dulu, masuk rumah, baca 3 kul, baca bismillah. Nak masuk rumah kan. Tak mau benda tu masuk sekali dalam rumah. Lagi Benda tu akan terikut, Ya. dia akan merosakkan. cukup lah cerita kat luar tu. Kita kena kat luar tu biar Sampai takat tu lah, takat tu je. ya. Dalam rumah. Ya, Tak mau orang lain tengok. cerita tu habis takat tu je. Betul. So itu pengalaman seram
yang pertama yang Amy nak ceritakan kepada semua. So guys, macam mana? Apa yang rasa dalam cerita yang pertama ni, apa yang hampa rasa? Adakah ia benar ataupun tak? Hampa yang akan menilai. Kalau hampa ada cerita seram ataupun pengalaman misteri yang pernah hampa lalui, kalau hampa nak emailkan kat Angah, nanti Angah akan sertakan email. Hampa boleh emailkan cerita-cerita seram hampa kat Angah. Angah akan baca. So insyaAllah di episod yang kedua nanti Angah akan ceritakan pengalaman ataupun kisah misteri dan seram hampa di dalam Misteri Malam Seram. Kalau hampa ada cerita seram yang hampa nak ceritakan kepada Angah dan ingin menjadi tetamu undangan dalam Misteri Malam Seram di episod-episod yang akan datang, hampa boleh DM ke email Angah, nombor WhatsApp hampa. So Angah akan PM korang kat WhatsApp dan Angah akan jemput hampa menjadi tetamu undangan di Misteri Malam Seram. So Amy, Dah. itu cerita yang pertama tadi. Ini cerita yang kedua. Mengenai kisah apa pula kali ni? Cerita pasal saya dekat asrama dulu. Tahun 2015. Waktu tu saya tingkatan 5 lah. Oh, tahun 2015 lah. Masa tu kat asrama. Dekat Okey. asrama. Masa tu Amy bersekolah di sekolah mana? Aku itu sekolah dekat sekolah agama. Cerita yang kedua ni mengenai asrama lah. Pengalaman seram yang berlaku di asrama di sebuah sekolah agama. So, teruskan dengan cerita yang kedua. Darling, I know you can hear me. Waktu tu waktu untuk kemasukan tingkatan 1 pelajar baru. Jadi kami yang senior ni kena tengok lah budak-budak ni kan, macam mana dia selesa tak dengan suasana apa di pondok asrama baru untuk berdikari kan. Jadi kami ni kena jadi role model lah, jadi contoh, kena ajak mereka macam mana nak berdikari dekat asrama daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okay, waktu tu ada roll call, apa panggil roll call kan, untuk berkumpul lah untuk sesi suai kenal. Ada seorang pelajar ni dia macam takut, dia menangis, dia takut. Adalah kawan aku ni, dia pergi lah tanya, kenapa kan, rindu mak ke? Ingatkan rindu mak ayah kan? Hebat tak? Kenapa? Dia nampak benda. Kami cakap nampak apa? Dia cakap ada macam benda hitam duduk kat tepi katil. Tengok dia. Jadi dia nangis, dia takut. Dia tak mau masuk dom tu sebab dia kena duduk dalam dom tu. Dia kata dalam dom tu ada benda. Jadi kami pun fikir, tanyalah warden nak pindah dia dekat dom lain. Warden bagi. So kami pun tak apalah, pindah dia dekat dom lain. Buat masuk dekat dom lain pun sama, dia kata ada benda tengok dah. Maknanya lembaga yang sama, lembaga hitam yang sama, tengok dia di tepi bucu katil. Tak, ni bukan benda yang sama tapi benda yang lain. Benda yang lain lah. Dari situ kami pun rasa macam dia ni macam hijab dia mungkin terbuka, hijab dia terbuka, dia boleh nampak macam-macam. Jadi dia takut. Jadi waktu tu sebelum maghrib lah, sebelum maghrib kami pun ajak dia pergi surau, tenangkan diri apa semua dulu. Lepas tu ada ustaz datang, ustaz mai apa, berubat dia, bagi minum ayat penawak sikit, bagi dia tenangkan diri. Lepas tu dia okey lah, dia tak nampak lah benda pelik-pelik. Okay, waktu malam, waktu tu memang lepas pada waktu isyak, kami akan prep. Kami akan pastikan budak-budak ni turun prep, buat kerja sekolah lah kan, baca buku ke. Dia masih kat atas. Kami pelik sangat-sangat. Sebab dia masuk, waktu dia masuk, dia takut, dia menangis, dia nampak benda. Ni bila waktu prep dia tak turun. Dia rasa macam
dia suka duduk situ. Kami pun hairan. Kami tengok dah, dia bercakap dengan benda tu lah. Dia cakap dengan benda tu. Maksudnya masa hampa picit dia tu, atau apa pi ramai-ramai kan, pi seorang lah. Waktu tu berdua. Aku dengan kawan aku. Tengok dah, cakap seorang-seorang. Memang kami dapat rasa kawan aku ni memang meremang lah. Dia jenis cepat meremang. Aku ni tak. Tengok dah, tak apalah. Panggil dah, dia tak menyahut. Tepuk bahu, baru dia pasal. Ada apa abang? Ada apa ni? Hang tak turun prep lah. Sekejap lagi. Ada nak sembang dengan kawan Sat. Mana kawan hang? Ni, dia tunjuk. Ni. Maknanya dia tunjuk sebelah dia. Tunjuk ni. Masa tu aku dah, baru aku rasa benda tu meremang lah masa tu. Kawan aku pun dia jadi penakut. Sini dia pun jadi penakut. Tapi nak macam mana? Kami pun paksa dia agak turun. Dia pun turun lah. Dia turun. Masa tu dia boleh berkawan dengan orang lain. Masa hampa paksa dia turun tu, sorry macam dah. Masa hampa paksa dia turun, dia ada melawan tak? Macam tak nak turun lah. Masa tu dia tak melawan pun. Dia tak melawan lah. Dia nak cakap lah. Dia tak melawan. Dia turun prep pun, kawan-kawan yang baru dia kenal pun okey dengan dia. Tapi ada yang takut-takut juga dengan dia sebab dia jenis berkawan. Bila orang dapat tahu dia ni cakap seorang-seorang, adalah kami dengar budak-budak cakap, dia ni cakap seorang-seorang lah bang. Cakap seorang-seorang. Masa tu kami pun tak apalah. Kira kami tumpukan dekat dia. Kami tak tumpukan dekat budak-budak lain. Kami tumpu untuk dia je. Tengok sebab dia ni pelik sikit kan. Daripada dia start masuk dia dah pelik kan. Seminggu bila dia dah duduk lama kat situ, tiba-tiba dia jadi macam, mana nak kata, dia lebih agresif lah kata. Agresif. Macam orang tegak dia marah. Dengan sini pun dia macam dia nak melawan. Tapi dia nampak dia perubahan kat situ. Mula-mula masuk dia menangis, takut. Lepas tu bila dah macam sehari dua tu dia dah okey. Tapi dia bercakap dengan benda tu. Lepas benda tu jadi agresif, dia marah orang. Dia marah kawan dia. Sini pun dia boleh melawan. Dan situ pun kami buat rokok balik. Rokok. Kami panggil semua turun. Dia tak turun. Tak apalah. Waktu tu lah yang dia kena rasuk. Ada benda dalam masuk dalam badan dia. Tu warden, ada ustaz tolong berubat dah. Apa yang kami tahu, benda tu memang suka kat dah. Benda tu memang suka kat dah. Lepas tu setiap dom yang dia pergi, ada benda yang dia nampak. Benda tu macam nak berkawan dengan dia. Jadi dia ni macam bila dah lama sangat tengok benda tu, dia macam nak berkawan. Dia ni mudah nak berkawan dengan benda tu. Tapi masa tu kami tak rasai lah nampak benda tu. Tapi kami tengok dia pun dah rasa lah benda tu ada. Maknanya masa waktu hampa dekat dengan dia tu dah rasa meremang lah. Meremang. Tapi tak nampak. Tak nampak pun benda tu. Tapi rasa benda tu ada. Tapi kami tanya budak-budak lain jugalah, ada nampak benda ada apa? Ada yang kata nampak macam sosok lembaga lalu macam tu je. Tak nampak seketul lah. Ada yang banyak cakap macam tu. Cuma ada kawan aku ni, dia nampak juga benda. Aku berkawan juga dengan benda ni, yang kawan yang boleh kata nampak buka hijab ni. Dia ada cerita kat aku. Dia ada benda yang dia cerita tulis kat aku, ada yang dia tak cerita. Tapi dia cerita kat aku lah pasal budak tadi. Budak tadi tu dia berkawan dengan benda yang kawan aku ni takut dengan benda tu. Sebab benda tu memang macam
agresif lah. Dia macam bila kita ganggu dia akan ganggu kita balik dalam dia akan lebih ganas. Yes. Dengan budak ni dia suka. Bila kawan aku ni tengok benda tu marah, dia takut macam nak mengancam. Kawan aku pun tak berani dengan budak tu. Tapi kawan aku cerita lah pasal budak tu. Dia boleh nampak benda tu. Aku tak boleh nak gambar macam mana benda tu. Sebab kawan aku pun dia bagi tahu dia nampak lah benda yang budak tu nampak. Cuma dia nampak benda tu je, dia tak nampak dekat don-don lain, dia tak nampak. Dengan budak tu je dia nampak. Sebab budak tu ada cakap pi mana-mana dom dia nampak benda. Tapi benda tu lain-lain, dia tak sama. Tak tahulah. Banyak pula benda dalam asrama tu. Pada satu malam tu, lepas budak tu dah habis berubat, aku duduk di dom lain. Yang sini yang duduk dengan dom tu, tiba-tiba lampu terpadam. Maknanya blackout tu jadi kat bilik tu je. Ataupun semua bilik tu je. Asrama Bilik tu tu je. sajalah. Pelik lampu dah banyak, tapi terpadam semua. Mereka tanyalah, pasal apa lampu dalam dom ni terpadam? Lampu sebelah tak terpadam. Lepas tu mereka buka torchlight, tengok budak yang tadi tu, dia cabut fuse. Dia cabut fuse lampu. Satu-satu dia cabut. Dalam tu ada 3 lampu. Lampu panjang. Dia cabut fuse tu. Punya berani dia cabut fuse. Pelik lah. Dia cabut fuse. Aku tanya kenapa pada apa cabut fuse tu. Dia cakap benda tu suruh tutup lampu. Dia suruh tutup lampu. Dia tak suruh tutup switch lampu tu lah. lampu. Dia suruh buka tu. Tapi bukannya dekat asrama ni ada satu masa, contohlah pada pukul 10 semua bilik kena gelap. Ataupun asrama tu dia ada tak kisah. Tak, yang ni budak tu cakap dia nak gelap lah. Dia tak mau cerah. Maknanya sebelum waktu yang sepatutnya semua dom kena tutup lampu lah. Dia cabut fuse tu lah. Dia cabut fuse tu. Lepas tu ambil pasang balik. Pasang fuse, menyala lah lampu tu. Tiba-tiba nampak sosok lembaga dekat belakang budak tu. Nampak? Macam penjaga dah. Bukan aku je nampak, orang lain pun nampak. Budak dalam dom tu semua nampak. Waktu tu boleh kata semua lintas bukang lari. Memang siapa yang dalam bilik tu semua keluar dari bilik. Semua keluar. Kira senior lain panggil warden dengan ustaz lah. Kira budak tu masa tu dia agresif lagi. Lepas kena berubat benda tu main balik dah. Maknanya yang first dia kena berubat tu dia okey. Lepas tu maknanya dia dah berubat, kena 2 kali berubat dah lah. Tapi dia tetap sama juga. Dia tak pulih sepenuhnya lah. Bila lampu tu menyala, ada benda sosok lembaga kat belakang dah. Hitam. Dia semua lari. Aku pun lari. Ya, siapa tak lari kalau nampak benda tu kan. Kalau aku sendiri akan lari juga. Aku pun lari. Jadi lepas masa berubat tu, tak boleh nak buat apa. Budak tu tak sampai sebulan dia berhenti di sekolah lah. Dia berhenti. Maknanya budak tu memang dia ada penjaga dia sendiri. Bukannya daripada asrama. Tak pasti lah. Tak pasti. Memang ustaz dengan warden pun tak pernah cerita kat hampa lah. Tak pernah cerita. Tak pernah cerita. Maksudnya kes dia tutup macam tu je. Senyap macam tu je. Senyap macam tu je. Okay guys, itu cerita yang kedua tentang di asrama. Bagi korang, adakah budak tu memang ada penjaga ataupun dia dapat penjaga daripada asrama tu sendiri? Bagi korang macam mana? Hampa boleh tulis dekat ruangan komen tu. Adakah benda ni hampa rasa macam mana? Adakah ia penjaga ataupun bukan? Ataupun ia pendamping? Tapi pendamping dan penjaga tu ada, nak kata sama bukan lah. Sebab pendamping dan penjaga ni ada beza dia. Tapi aku tak tahu nak jawab macam mana. Sebab aku pun tak ada ilmu tentang benda-benda ni secara mendalam. Dan kita tahu kat dunia ni bukan kita saja yang hidup, selain daripada manusia dan juga haiwan serta tumbuh-tumbuhan.
Ada benda lain tapi yang kita tak nampak dengan mata kasar kita sendiri. So itu cerita yang kedua yang Amy ceritakan kepada kita. So guys, itu cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui oleh Amy, tetamu jemputan kita pada malam ini. Bagi korang, apa pengalaman dan kisah seram yang pernah hampa lalui sendiri? Hampa boleh share cerita korang kat Angah untuk Angah ceritakan kepada viewers podcast Misteri Malam Seram yang berdekatan dengan kawasan Parit Buntak dan Alor. Jika hampa nak cerita pengalaman seram ataupun misteri hampa sama Angah, hampa boleh DM Angah kat email, kata Angah boleh tak join sekali, yang mana berdekatan dengan kawasan Parit Bunta dan Alor. InsyaAllah Angah boleh jemput hampa menjadi tetamu undangan di episod-episod yang akan datang. So Amy, terima kasih menjadi tetamu undangan Angah pada malam ni. Angah amat hargainya sangat-sangat dengan cerita dan pengalaman seram yang Amy ceritakan kepada Angah serta viewers-viewers yang akan melihat Misteri Malam Seram ini. Angah harap ada iktibar-iktibar dan perkara-perkara baik hampa boleh ambil, dan perkara-perkara syirik jangan diikuti. So ada kata-kata terakhir kepada viewers Amy? Kita jangan cari benda tu. Kalau kita cari, kita sakit. Jangan berani sangat. Kita buat biasa-biasa je. Tu je lah. So terima kasih Amy. Sekali lagi Angah nak ingin ucapkan terima kasih sangat-sangat menjadi tetamu undangan pada malam ni. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan berjumpa lagi di lain episod. So bagi hampa, jangan biarkan hidup hampa diselubungi misteri. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. This is Angah Kawa. Watch out dulu. Jangan lupa sokong Misteri Malam Seram. Assalamualaikum. Ciao dulu. Misteri Malam Seram ini adalah sebuah segmen yang menceritakan pengalaman-pengalaman seram ataupun misteri anda. Yang baik kita ambil dan yang syirik kita tinggalkan. Misteri